Islam tidak perlu ragu-ragu berhubung vaksin COVID-19 dan kelonggaran operasi perniagaan ketika PKPP antara tumpuan dari Sabah. Jadi sudah bersedia dengan laporan penuh. Kita bersama Javina Jim di sana. Silakan. Miza, terima kasih. Salam sejahtera. Rakyat Sabah dinasihatkan agar tidak meragui status halal vaksin yang digunakan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang sedang dilaksanakan. Ini kerana status vaksin berkenaan sudah diperakukan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Dari sudut kehalalannya memang tidak timbul masalah, sudah dapat perakuan daripada JAKIM. Yang kedua, vaksin itu sendiri adalah satu usaha untuk mengawal penularan penyakit yang sesuai dengan perintah agama. Datuk Bongsu Aziz menyatakan demikian kepada RTM semasa ditemui dalam program Yadim Peduli di Masjid Nurul Hikmah MPS Sandakan. Sementara itu, Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Muhammad Hamsan Awang Supain turut menyokong perkara itu. Vaksin ini telah dijamin oleh Patua bahawa boleh digunakan, patuh kepada syariah. Jadi kita merayu kepada umat Islam khususnya di negeri Sabah ini supaya jangan ragu-ragu untuk menerima vaksin ini. Seramai 70 kaki tangan Majlis Perbandaran Sandakan menerima sumbangan bakul makanan sempena program Yadim Peduli ini. Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela Bahagian Kota Kinabalu terus memperkasa usaha menyampaikan maklumat berkaitan pandemik COVID-19 kepada masyarakat melalui skuad agen basmi COVID-19 ABC-19. Skuad berkenaan yang ditubuhkan lebih sebulan lalu dijayakan oleh 40 anggota rela. Pegawai Rela Daerah Kota Kinabalu, Penguasa Rela Muhammad Bakri Muhammad Baili yang ditemui RTM memohon agar orang ramai memberi kerjasama kepada skuad tersebut. Kita menyeru kepada orang ramai untuk terus memberi kerjasama kepada petugas-petugas ABC ABC-19 ini agar kita sama-sama dapat memutuskan rantaian pandemik. Kami sebagai skuad ABC tetap juga menerima cabaran walaupun banyak perkara-perkara yang memang mencabar bagi kami. Tetapi tujuan kami adalah untuk kebaikan masyarakat dan juga orang kampung. Harapan kami daripada ejen ABC, daripada masyarakat, orang awam dan juga pemilik-pemilik permis, semoga patuhilah arahan daripada KKM dan juga daripada pihak atasan agar mengikuti SOP. Sementara itu, orang ramai menyambut baik penubuhan skuad ABC-19 Rela ini kerana membantu mereka mendapatkan info tepat berkaitan pandemik. Saya rasa skuad ABC ini, bahagian rela, benar-benar membantu masyarakat kita memahami bagaimana kita untuk membendung virus COVID ni daripada merebak. Mereka hanya menjalankan tugas, jadi kita jangan emosi. Hanya yang kita boleh buat ialah kerjasama. Pewujudan ejen basmi COVID-19 yang merupakan sukarelawan komuniti adalah inisiatif terkini kerajaan dalam memperkasa masyarakat bagi memastikan orang ramai terus terhindar daripada jangkitan wabak berkenaan. Kebenaran pelaksanaan lebih banyak program dan aktiviti perniagaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di Sabah bermula 5 Mac lalu memberi kelegaan kepada golongan peniaga. Antaranya termasuk kebenaran makan di kedai dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Bagi Rozilah Rubin yang mengusahakan jualan berasaskan kopi, kelonggaran itu membantu menjana pendapatan mereka semula. Setiap hari dianggarkan lebih 100 pelanggan datang ke kedainya untuk membuat tempahan selain menerima tempahan belian secara dalam talian. Malah kelancaran perniagaan juga membolehkan Rozilah menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan belia. Memang semakin okey. Sebenarnya dia masa PKP pun belum boleh customer duduk di kedai, memang okey juga, dan selepas dibuka untuk yang customer untuk duduk di kedai pun memang lebih okey. Kebanyakan customer ya ikut SOP, tapi customer lebih kepada take away.
Rozilah ditemui RTM di premis perniagaannya di Kota Kinabalu. Selain menjalankan perniagaan di premisnya, Rozilah juga membekalkan jualan minuman berasaskan kopi kepada 8 ejen di Sabah termasuk di wilayah Persekutuan Labuan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Sabah memuji usaha pelbagai pihak di negeri ini merealisasikan Pelan Anti Rasuah Kebangsaan NSCP khususnya melibatkan perkara 6, memupuk amalan tadbir urus baik entiti korporat. Pengarah SPRM Sabah S. Karunaniti berkata pihaknya juga menerima kerjasama membanggakan termasuk daripada sektor swasta dalam inisiatif memperhebat program kesedaran anti rasuah. Beliau berucap merasmikan program ikrar bebas rasuah Bosted DCNS Naval Corporation Sendirian Berhad BDNC di sebuah pusat peranginan di Tuaran. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif BDNC Feroz Razi Ramli menyokong usaha SPRM dalam mencegah perbuatan rasuah. Mendorong warga BDNC untuk terus mendukung integrity pledge di dalam organisasi kami. Seramai 57 petugas BDNC menjayakan Majlis Ikrar Bebas Rasuah berkenaan. Kelonggaran yang diberikan kerajaan negeri yang membenarkan beberapa sektor sukan dan rekreasi beroperasi semula sejak Isnin lalu merupakan berita gembira bagi rakyat khususnya belia dan ibu bapa. Kelonggaran itu diberikan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di Sabah bermula 5 Mac bagi menggantikan PKPB. Rata-rata orang ramai yang ditemui RTM di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu mengakui pembukaan semula sektor sukan dan rekreasi memang dinanti-nantikan. Saya setuju, tapi dengan syaratlah kalau boleh ikut SOP. Sebab kalau tidak rekreasi, tidak sukan ni kan pandai tergugat jugalah kesihatan. Ya baguslah kalau buka sebab budak-budak boleh berjalan kan, boleh keluar. Kalau di rumah boring bah. Macam siok lah sebab boleh keluar sudah kan. Setuju pasal rekreasi ni dia memang diperlukan lah. Memang banyak yang suka ni rekreasi. Sektor sukan dan rekreasi merupakan antara yang ditutup sejak pelaksanaan PKP 2.0 di Sabah 13 Januari 2021 disusuli PKPB hingga 4 Mac 2021 bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Bagaimanapun kelonggaran itu tertakluk kepada pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Baik, saudara, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Miss A. Silakan.